السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita menyambung pengajian kita dalam kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, karangan Ibnu Sumair Al-Hadrami ghafarallahu lah. Dan kita sampai kepada perkataan musannif rahimahullahu taala, fasal, kata beliau, arkanul imani sittah, rukun-rukun iman 6 perkara. Kita sudah pun membincangkan makna iman, definisinya, tabiatnya di sisi ahli sunnati wal jamaah. Kemudian beliau menyatakan arkanul imani sittatun an tu'mina billah. Rukun yang pertama daripada rukun iman ialah an tu'mina billah. Kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita kena bahaskan apakah dia makna beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa makna beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Beriman dengan Allah Subhanahu wa taala seperti mana kita kata iman ialah tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wal amalu bil arkan, iaitulah pengakuan dengan lisan, i'tiqad dalam hati dan beramal dengan anggota badan, yang mana amalan itu terbit daripada iqrar. Apa dia iqrar yang kita nak daripada beriman dengan Allah? Al-iqraru bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbu kulli syai' wa ilahu kulli syai' wa anna lahu al-asma'ul husna was sifatul ulya la syai' la mithla la laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Beriman, pengakuan daripada hati dan juga lisan, diikuti dengan amalan bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan yang mencipta, menjaga, memelihara dan memiliki seluruh yang ada dalam alam ini, dan bahawa dialah satu-satunya yang layak disembah, tidak ada sesuatu pun yang berhak dan layak untuk disembah kecuali dia, dan bahawa dia sahajalah yang tunggal dan esa dalam bersifat dengan segala sifat sempurna dan bernama dengan segala nama yang maha indah. Jadi itu makna beriman dengan Allah. Kita mengaku dan berikrar bahawasanya Allah itulah Rabbul Alamin, yang Tuhan sekalian alam, dan dia adalah al-ma'budu bihaqqin la ma'buda bihaqqin siwah, bahawa dia sahajalah sembahan yang hak, yang tidak ada satu pun yang berhak disembah kecuali dia sahaja. Wa annahu mutafarridun bi jami'il kamalat, dan dia maha sempurna, maha esa dalam segala kesempurnaan yang dia miliki, yang dia bersifat dengannya, tidak ada satu pun yang menyamainya atau berkongsi dengannya dalam apa jua khususiyahnya, apa jua keistimewaan dan perkara yang menjadi khusus baginya. Ya. Jadi beriman dengan Allah Tabaraka wa ta'ala ada 3 perkara yang kita kena beriman dengan Allah itu, 3 elemen, 3 rukun. Jadi setiap rukun iman ini dia ada dia punya rukun, yang mana kalau kita kufur dengan salah satu rukun ini, maka terbatallah keimanan kita terhadap rukun iman tersebut. Jadi bila kita kata beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apakah rukun-rukun yang perlu kita imani, yang mesti kita beriman, yang mana kalau kita beriman dengan kesemua perkara ini, maka seseorang itu dianggap telah sempurna, telah sah. Sempurna tidak ada, tapi sah untuk beriman dengan Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama sekali ialah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah nisbah kepada Rabb, nisbah kepada Rabb. Dan kalimah Rabb asalnya adalah Rabbun, seperti yang telah kita bincang pada kelas yang sebelum ini, iaitu kelas Tajridut Tauhidil Mufid. Ya. Cuma ana akan ulang lagi sekali sebab kita jadikan kelas ini sebagai asas-asas fardu ain. Dan kalimah Rabbun asalnya daripada kalimah tarbiyah. Tarbiyah maknanya pemeliharaan, penjagaan. Dan juga jadi kata orang Arab, makna ar-rabbu as-sayyidul muslih. Tuan yang menjaga, yang menternak, yang memelihara hak miliknya. Ya. Jadi makna Allah itu Rabbul Alamin. Makna Allah itu Rabbul Alamin ialah dia adalah Sayyidul Alamin wa malikuhu wa mudabbiruhu wa muslihuhu, bahawa dia adalah tuan kepada alam ini, yang memilikinya, yang menjaga dan memeliharanya, yang mentadbirnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala sifat kesempurnaan itu adalah hak milik Allah, Tuan, pemilik, pemelihara, pemerintah seluruh alam. Dan alam ialah kullu ma siwallah. Apa jua yang selain daripada Allah adalah alam. Adalah alam. Makhluk. Seluruhnya adalah alam. Lain daripada Allah beserta dengan segala sifat-sifatnya adalah alam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah pencipta segala sesuatu, segala perkara. Dan Allah Ta'ala berfirman, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan segala apa yang kamu lakukan. Dan firman Allah juga, Ala lahul amru wal ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Bagi Allah lah segala penciptaan, segala makhluk milik Allah Ta'ala, dan bagi Allah jualah segala perintah dan suruhan. Dialah yang memerintah alam ini, yang mentadbir alam. Dia mencipta, dia yang memerintah dan mentadbir, dan maha berkatlah Allah, Tuhan, penjaga, pemelihara seluruh alam. Jadi dalam, bila kita kata, jadi maksud beriman dengan rububiyah Allah, kita beriman bahawa Allah lah al-iqrar bi tawallillahi subhanahu wa ta'ala khalqahu bitarbiyah yakhluquhum wa yuslihu ma'ashahum wa yuqaddiru lahum aqdarahum wa yaqdi fi ma'alihim wa yudabbiru sya'nah. Kita mengakui dan beriman, beriqrar dalam hati, membenarkan dengan hati, beriqrar dengan lisan, dan beramal dengan anggota badan sesuai dengan iqrar tersebut, bahawa Allah lah yang menjaga seluruh makhluknya, yang dialah yang mencipta mereka, memperelokkan segala urusan kehidupan mereka, menentukan segala takdir mereka, menetapkan segala kesudahan mereka, dan mentadbir segala urusannya. Jadi ini adalah makna beriman dengan rububiyah. Dan kita mestilah mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara ini. Kerana beriman dengan Allah ialah mentauhidkan Allah. Al-imanu billah wa tauhiduhu tabaraka wa ta'ala. Beriman dengan Allah maknanya ialah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. So bila kita beriman Allah Ta'ala sifatnya adalah Rabbul Alamin, maka kita mengesahkan Allah dalam perkara ini. Kita tidak bertekad di sana ada sekutu. Bahkan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itulah dikatakan tauhidur rububiyah.
dinamakan rukun yang pertama ini dinamakan sebagai tauhid ar-rububiyah. Ini kita beriman dengan Allah, kita mentauhidkan Allah pada rububiyahnya, pada Allah sebagai Rabbul Alamin. Ini yang pertama, iaitulah ifradullah ta'ala bil khalqi wal amri, mengesahkan Allah dalam penciptaan dan pemerintahan alam. Kita beriktikad bahawa tidak ada pencipta bagi alam ini kecuali Allah, dan tidak ada pemerintah yang memerintah alam ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya. Beriman dengan rububiyah ini ada 4 perkara. Ada 4 perkara yang terkandung di bawah beriman dengan rububiyah. Yang pertama ialah beriman dengan wujudullah, bahawa Allah itu wujud. Kalau dia tak percaya Allah wujud, macam mana dia nak mengakui Allah Ta'ala itu adalah Tuhan yang memerintah alam ini? Kemudian beriman dengan al-khalq, pentadbiran, penciptaan, bahawa Allah lah yang mencipta alam ini seluruhnya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Allah lah pencipta segala sesuatu. Ya. Yang kedua, yang ketiga ialah beriman dengan al-mulk, pemerintahan, dan termasuk dalam al-mulk ialah al-milk, pemilikan, bahawa Allah lah yang memiliki dan memerintah alam ini. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam surah Al-Mulk, Allah kata, maha berkatlah Allah yang di tangannya lah terletak pemerintahan alam ini, dan dia atas segala sesuatu itu maha berkuasa, maha mampu melakukan apa jua. Jadi Allah Ta'ala lah yang memerintah dan memiliki alam ini. Dan yang keempatnya ialah at-tadbir, pentadbiran, pengurus aturan. Dialah yang menentukan perjalanan alam ini, bagaimana alam ini berlaku, dari segala baik dan buruk kejadian alam ini. Firman Allah Ta'ala dalam surah As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dia mentadbir, yudabbirul amr, mentadbir segala urusan, minas sama'i ilal ard, dari langit ke bumi. Kemudian malaikat yang menjalankan perintahnya, ya'ruju ilaihi, naik kepadanya semula, fi yaumin, dalam tempoh hari yang bersamaan dengan 1000 tahun pada kiraan kita. Tapi di sisi Allah sehari. Bagi malaikat sehari. Tapi kalau kita punya kiraan 1000 tahun. Mimma ta'uddun, daripada apa yang kamu kira. Dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Demikian itulah dia, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui segala yang ghaib dan yang nampak. Alimul ghaibi wasyahadah al-azizur rahim, yang maha gagah perkasa, yang maha simpati kepada makhluknya, maha merahmati makhluknya, yang memperelokkan segala ciptaannya, apa jua yang dia ciptakan. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dia memulakan penciptaan manusia itu, yakni Adam alaihissalam, daripada dengan menggunakan tanah yang lembap, yang basah. Jadi ini adalah 4 perkara yang menjadi teras keimanan kita terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Iaitulah beriman akan Allah Ta'ala itu wujud. Beriman dengan rububiyah itulah beriman Allah Ta'ala itu wujud. Allah lah yang mencipta, Allah lah yang memiliki dan memerintah alam ini, dan dialah yang mentadbir, yang menentukan perjalanan alam ini, baiknya, buruknya. Apa jua yang berlaku dalam alam ini, semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah
beriman dengan takdir adalah beriman dengan Allah. Takdir itu sebenarnya adalah rububiyah. Beriman dengan qada dan qadar. Rukun iman yang keenam, dia sebenarnya adalah perincian kepada beriman dengan rububiyah. Hakikat beriman dengan rububiyah ialah beriman dengan qada dan qadar. Sebab itu nanti kita akan bincangkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beritahu, al-qadaru nizamut tauhid. Qadar ini adalah yang menyusun, yang mengikat tauhid. Kalau seseorang itu mendustakan qadar, maka pendustaannya terhadap takdir membatalkan tauhidnya. Nas'alullah al-afiyah. Jadi beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah beriman Allah Taala itu wujud. Bagaimana perbincangan tentang kewujudan Allah ini? Bagaimana seseorang manusia itu mengetahui Allah itu wujud? Pengetahuan manusia berkenaan kewujudan Allah Subhanahu wa taala lebih jelas dan lebih terang dalam dirinya berbanding pengetahuannya terhadap kewujudan dirinya sendiri. Bagaimana kita tahu kita wujud? Ini persoalan yang tidak perlu dibahaskan. Pengetahuan manusia terhadap sesuatu perkara sama ada disebut sebagai ilmun daruri, pengetahuan yang pasti, yang dia tidak perlu kepada, dia tidak berhajat lagi untuk berfikir. Ya, dia tidak berhajat untuk berfikir. Yang kedua, pengetahuan yang bersifat nazari, kasbi, yang dia kena buat penilaian akal. Jadi pengetahuan manusia, contohnya benda yang ada depan mata kita, yang kita sedang melihatnya, ya, yang kita capai dengan panca indera kita, yang ini kita tak perlu fikir lagi, kita tahu dia wujud. Seperti pengetahuan tuan-tuan dan perempuan yang menuntun kuliah ini sekarang tentang kewujudan saya. Selama mana saya sedang bersiaran langsung di hadapan tuan-tuan perempuan mendengar kataan, maka itu adalah jelas saya ini wujud. Ya. Pengetahuan tuan-tuan dan perempuan terhadap diri kewujudan tuan-tuan dan perempuan sendiri tidak perlu lagi kepada dalil, kerana wujud. Kita tahulah sebab kita wujud. Kan? Tidak perlu siapa pun nak ajak kita, tak ada siapa perlu nak bagi tahu kepada kita dahulu kata kita ni wujud. Kita tahu kita wujud. Kewujudan Allah Subhanahu wa taala lebih diketahui oleh akal manusia berbanding kewujudan dirinya sendiri hakikatnya. Ya. Kerana kewujudan Tuhan itu dalilnya terlalu banyak, overwhelming, melebihi dalil yang menjadi bukti kewujudan dirinya sendiri. Ya. Dan tidak syak lagi kalau kita melihat kepada sesiapa pun yang orang kata mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesiapa pun yang mengingkari kewujudan Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati pada diri mereka itu akan ada pemikiran-pemikiran yang pelik. Pemikiran-pemikiran yang pelik sehingga ada yang mengingkari kewujudan diri mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hashr, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu menjadi seperti mereka yang melupakan Allah, lalu Allah lupakan mereka akan diri mereka sendiri. Ini kita tengok apa banyak orang etis yang hidup dalam syak dan ragu-ragu. Bila dia ragu-ragu tentang kewujudan Allah, dia akan ragu-ragu terhadap semua benda. Kerana Allah adalah perkara, adalah benda yang paling jelas kewujudannya berbanding segala benda wujud yang lain. Kerana dialah Al-Mujid.
Dialah yang mewujudkan. Ya. Kita kalau kita tak percaya ada orang, ada tukang bina rumah, macam mana kita nak percaya adanya rumah? Ha? Kalau kita tidak percaya, kalau orang bagi tahu kepada kita, di satu tempat sekian-sekian, kawasan sekian-sekian, ada rumah. Dia kata, mana? Siapa nak buat? Siapa nak bina rumah tempat tu? Bila kita mengingkari wujudnya pembina rumah, maka pengingkaran kita terhadap kewujudan rumah akan menjadi lebih nyata dan jelas. Betul tak? Jadi kalau kita dah mengingkari pencipta alam, macam mana kita nak yakin dengan apa benda pun yang ada depan mata kita? Jadi pengetahuan manusia tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sangat terang dan jelas. Kenapa? Yang pertama ialah kerana manusia itu difitrahkan oleh Allah Ta'ala sejak awal ciptaannya. Dia ciptakan kita, Allah Ta'ala ciptakan kita dengan pengenalan dan pengiktirafan akan kewujudannya. Fahami yang ni. Apabila Allah Azza wa Jalla menciptakan kita, dia ciptakan kita dengan beberapa perkara. Dia ciptakan kita dengan anggota badan yang ada pada kita, mata untuk melihat, tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan. Dan di antara yang dia ciptakan pada kita ialah kesediaan kita untuk mengiktiraf dan mengakui kewujudannya menerusi pelbagai dalil-dalil yang dia nampak dan dia lihat. Yang ini namakan sebagai fitrah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika mana Tuhanmu mengambil daripada anak-anak Adam, daripada belakang mereka, daripada tulang sulbi mereka, zuriat mereka, lalu dia persaksikan mereka atas diri mereka sendiri, bukankah aku Tuhan kamu yang mencipta kamu? Jawab mereka semua, bahkan kami bersaksi, kamulah Tuhan kami. Supaya tidak nanti kamu berkata di hari kiamat, sesungguhnya kami tidak tahu akan perkara ini. Kami lalai tidak tahu menahu perkara ini. Pada tafsiran ayat ini, bersesuaian juga dengan surah Ar-Rum ayat 30, Allah Ta'ala berfirman, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. Hadapkanlah dirimu kepada agama yang lurus, agama Allah, tauhid. Demikian itulah fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Allah ciptakan manusia untuknya. Tidak ada pengubahan terhadap ciptaan Allah tersebut. Kalau kita nak faham maksud fitrah ni, macam ni lah. Sekarang ni, mikrofon. Untuk apa mikrofon dicipta? Mikrofon ni, orang yang buat mikrofon mencipta dia untuk menangkap suara. Bunyi lalu membesarkan untuk menyampaikan suara. Ya. So, dia dicipta, itulah fungsinya. Telah tersedia fungsi tersebut pada mikrofon ini. Bila dimasukkan, disambung kepadanya elektrik, wire, dia berfungsi. Apa fungsi lampu? Lampu dicipta, dibuat oleh manusia untuk mengeluarkan cahaya, menerangi dengan cahaya. So, pada diri lampu itu, pada zatnya, telah ada ciri-ciri yang membolehkannya untuk bercahaya. Hanya menanti untuk
dipetik Swiss, masuk elektrik, maka dia akan menyala, bercahaya. Betul tak? Macam itulah Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, walillahil mathalul a'la, dia ciptakan manusia untuk beribadat kepadanya. Dalam surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala kata, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, melainkan untuk mereka beribadat kepadaku. Jadi bila Allah Ta'ala ciptakan manusia ini dengan satu matlamat, satu tujuan, satu purpose, a divine purpose. Matlamat Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan manusia, menciptakan jin adalah supaya mereka menjadi hamba Allah, beribadat kepada Allah, yang di antara kelazimannya mereka kena mengakui kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengakui keesaan Allah dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi manusia itu telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kebolehan untuk mengenali Allah, untuk mengetahui Allah dan bersiap sedia untuk mengakui kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Untuk mengakui kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Dalam riwayat yang lain, ala hadhil millah. Setiap yang anak yang dilahirkan di atas fitrah. Dalam sebahagian riwayat, di atas agama ini, agama Islam, yakni tauhid. Dilahirkan di atas tauhid. Yakni dia diciptakan oleh Allah Ta'ala, lahir ke dunia ini, siap sedia untuk mentauhidkan Allah, untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Fa'abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Lalu ibu ayahnya lah yang menukarnya, yakni mendidiknya sebagai Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Yakni dia tidak dilahirkan untuk menjadi Yahudi, tidak dilahirkan untuk menjadi Majusi, tidak dilahirkan untuk menjadi Nasrani. Pasal apa ada manusia tiba-tiba lepas dia lahir, dia besar, dia tidak mentauhidkan Allah. Sedangkan kita kata Allah ciptakan dia untuk mentauhidkannya. Pasal apa berlaku ada manusia tidak mentauhidkan Allah? Kerana dia telah diselewengkan. Seperti mana sabda Nabi SAW dan riwayat yang Nabi riwayatkan daripada Allah dalam hadis Qudsi, qala Rasulullah SAW, yaqulullahu ta'ala, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. Sesungguhnya kata Allah, aku menciptakan hamba-Ku semuanya hunafa, hanif, menghadapkan diri mereka hanya kepadaku. Lalu datanglah syaitan dan mengalihkan dan memesongkan mereka daripada agama mereka, dan dia haramkan kepada mereka apa yang aku telah halalkan untuk mereka, yakni tanpa dalil. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan kita untuk kita ini mentauhidkannya, mengesakannya. So kita memang ada kebolehan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah sedikit dalil sudah mencukupi untuk seseorang itu mengetahui dan mengiktiraf kewujudan Allah, bahkan keesaan Allah, dan Allah lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Oleh sebab itu, kewujudan Allah Ta'ala terlalu jelas. Kerana dalil begitu banyak. Ya. Di antara perkara-perkara yang kita katakan sebagai dalil bagi kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah yang menjadi bukti bahawa manusia ini memang bersiap sedia mengiktiraf kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita melihat dalam alam ini, ya, kesepakatan makhluk mengakui rububiyah kepada Tuhan yang satu. Kita lihat manusia
terpesong dalam agama mereka dengan pelbagai macam ragam agama dan jenis dan bentuk. Ya. Tetapi dalam kesesatan yang banyak ini, dalam pelbagai agama syirik, agama kufur, agama sesat, ya, kita dapati akhirnya mereka ini masih lagi mengakui bahawa yang menciptakan alam ini adalah satu. Punca bagi kewujudan alam ini adalah satu. Termasuk golongan ateis, golongan yang tak percaya kewujudan Tuhan dengan sifat-sifat ketuhanan yang diajarkan dalam ajaran-ajaran para nabi. Orang ateis akhirnya bila mereka mengatakan alam ini tidak diciptakan oleh kuasa luar, kuasa ghaib, ya, mereka kata alam ini jadi secara dalaman. Maksudnya yang punca kepada kejadian alam ini adalah rantaian makhluk itu sendiri menerusi apa yang mereka namakan sebagai evolution ataupun macroevolution. Akhirnya mereka mengatakan punca kewujudan alam itu pada satu punca, satu sumber, satu kehidupan. Yang kehidupan itulah kemudiannya berkembang menjadi banyak, ya, sehingga jadi makhluk yang hidup yang banyak ini. Dia tak pernah kata di sana ada 2-3 punca. Tak. Subhanallah. Jadi makhluk dalam alam ini sesatnya pelbagai jalan, tetapi sesatnya pada mengabdikan diri, pada memperhambakan diri. Tetapi mereka tidak dapat lari daripada kekuatan tarikan fitrah yang mengatakan bahawa kuasa yang menjadi punca kepada kewujudan alam ini adalah satu. Yang mewujudkan alam ini adalah satu. Subhanallah. Dan ini telah kita bahaskan dan kita bincangkan pada kelas-kelas yang lebih khusus berkaitan dengan akidah yang telah kita bincangkan. Even termasuk kelas yang sebelum ini, kelas Tajrid Tauhid al-Mufid. Di antaranya adalah mailul fitrah. Kecenderungan secara fitrahnya, nalurinya manusia ini cenderung kepada kesimpulan-kesimpulan akal yang menyatakan yang hak dalam rububiyah, ya, dan menerimanya. Sebagai misal, manusia itu tersemat dalam dirinya kecenderungan yang kuat, bahkan tidak dia kena mengakui setiap perkara yang baharu berlaku mesti ada pembuat. Sebagai misalnya yang kita panggil sebagai badahiyat akli. Badahiyat akli ni maksudnya perkara-perkara akal ataupun kaedah-kaedah yang tersemat dalam pemikiran manusia yang manusia tak dapat lari. Yang daripada tapak inilah akhirnya dia membina pemikirannya yang lain. Ya. Jadi manusia ini dalam pemikiran dia ada prinsip. Prinsip di antara prinsip itu ialah setiap kejadian yang baru berlaku mesti ada pembuat masalahnya. Ini prinsip yang tak dapat lari. Daripada sinilah manusia memulakan pemikirannya untuk mengkaji sesuatu. Ya. Untuk mengkaji sesuatu. Bila dia tengok ada benda, dia mesti kata, ni adalah orang buat ni. Ada pelakunya. Ditanya kepada seorang badui, apa yang menyebabkan kamu percaya Allah itu ada? Dia kata, al-athar yadullu alal masir. Tapak kaki menunjukkan ada orang berjalan. Bekas tapak kaki pijak menunjukkan ada yang berjalan. Wal ba'ratu tadullu alal ba'ir. Tai unta menunjukkan ada unta. Kalau kita jumpa di tempat tu, ada tapak kaki unta, ada tai unta, menunjukkan ada unta berjalan dan ada unta yang pernah lalu di kawasan ini. Al-athar yadullu ala al-masir.
والبعرة تدل على البعير. فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير. Langit yang penuh dengan buruj, laut yang bergelora dengan ombak, apakah ini masih tidak cukup untuk menunjukkan bukti bahawa di sana ada pencipta yang maha mengetahui, maha bijaksana, yang mengaturkan kejadiannya? Subhanallah. Subhanallah. Ya. Dalil yang begitu ringkas, tidak perlu kepada fikir panjang-panjang. Ya. Semata kita tahu bahawa kita dulu tidak wujud, kemudian kita wujud, kita tahu kita ada pencipta. Mesti ada yang ciptakan kita. Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tur, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka diciptakan tanpa pencipta? Atau mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ini adalah istiqra' tam. Kita hanya ada satu pilihan yang logik. Ya. Kalau kita kata kita dulu tidak wujud, kemudian kita wujud. Dulu kita tak wujud, sekarang kita wujud. Automatically, akal yang waras, fitrah, akan membawa kita kepada satu kesimpulan sahaja. Kesimpulannya kita ada yang mencipta. Tak mungkin kita jadi sendiri macam itu sahaja. Itu tidak mungkin berlaku. Tidak ada orang yang akan kata setiap benda itu jadi macam itu sendiri sahaja. Tidak ada. As long as apabila kita kata benda tersebut dulu tidak ada, sekarang dia ada, maka mesti ada sebab yang menyebabkan daripada dia tak ada kepada ada. Kemudian ya, Allah Ta'ala kata, adakah kamu mencipta diri kamu sendiri? Adakah mereka mencipta diri? Ini juga tidak mungkin berlaku. Kerana benda yang tidak ada, tak mungkin dia boleh mewujudkan dirinya. Kerana dia tak ada, macam mana dia nak wujudkan? Faqidu syai' la yu'tih. Orang yang tak ada satu benda, dia tak boleh bagi. Kalau orang tanya, siapa yang orang tanya satu mekanik, pakar mekanik, kan? Dia kata, macam mana kamu boleh jadi mekanik? Kamu belajar dengan siapa? Dia pun tunjuk satu orang. Orang tu duduk dalam hutan. Dia tak pernah tengok kereta pun. Adakah masuk akal dia yang mengajak korang tu cara pomen repair kereta? Tak masuk akal. Tak mungkin. Semua orang secara fitrahnya akan tak merasai keperluan, darurat, kemestian untuk mendustakan perkataan orang ini. Untuk mengatakan kamu bohong. Mana mungkin, tak masuk akal, tak logik. Orang yang tak pernah tengok kereta, tak tahu apa-apa pasal kereta, tiba-tiba dia yang ajak kamu jadi pomen, jadi mekanik yang pandai. Tak mungkin. Kerana dia sendiri tak ada ilmu. Macam mana dia nak bagi kamu ilmu? Jadi orang yang tak ada satu benda tak boleh bagi. Jadi yang tak wujud tak mungkin boleh mewujudkan. Yang lain apatah lagi dirinya sendiri, tak mungkin. Maka tidak ada kesimpulan yang boleh diterima oleh akal yang waras, yang sejahtera, melainkan apa dia? Kita ini mesti diwujudkan oleh sesuatu. Dan sesuatu itu mestilah benda yang berbeza. Kerana tidak ada benda mewujudkan dirinya sendiri. Tak mungkin mak dan ayah kita yang mencipta kita. Tak mungkin. Akal tak masuk. Pertamanya, mak dan ayah kita manusia macam kita. Ya? Manusia tidak mencipta manusia. Manusia buat meja, buat lampu. Tidak. Tetapi manusia melahirkan manusia. Itu betul. Ya? Meja
Tidak mungkin kita boleh ambil daripada meja yang baru. Tak mungkin. Tapi daripada meja kita boleh dapat kayu, besi, kita pecah-pecahkan meja tersebut. Kompartmennya. Ya. Jadi, apa nama kita kata, meja sendiri dia tak boleh buat meja yang lain. Ya. Dia tak boleh buat benda yang lain. Ya. Dia tak boleh buat dirinya sendiri. Ya. Orang ni kata lah ni kita ada 3D, printer 3D. Okay. Printer 3D dia tak print. Ya. Dia print benda lain. Benda lain yang dia print tu, ya, dia print gambar, dia keluarkan, dia buat alat-alat tertentu, tapi bukan menghasilkan dirinya sendiri. Walaupun adalah dia berkata printer tu boleh print diri, tapi bukan dirinya sendiri. Kan? Dia tidak mencipta, dia mungkin boleh copy. Jadi mak ayah kita tak boleh cipta kita. Itu satu segi, tak logik. Segi yang kedua, kita tahu mereka tak kawal kita. Kalau mereka cipta kita, dia mesti tahu pasal kita. Mak kita sendiri dah sebulan dia mengandung kepada kita, dia tak sedar. Kan? Ada orang dah sampai berbulan-bulan mengandung pun tak sedar, kata dalam perut dia ada anak. Berlaku tak? Berlaku. Kan? Dia pun tak tahu apa anak dia buat dalam perut dia. Kan? Sekali-sekala, berapa bulan sekali, pergi scan, baru nampak. Padahal budak tu duduk dalam perut dia. Tak? Kalau kita tanya, macam mana keadaan baby tu sekarang, dia boleh tahu rasa pergerakan. Tapi detail dia tak tahu. Oh, kalau dia yang cipta kita, dia kena tahu. Bila kita nak lahir, dia kena tahu. Ya? Kalau dia yang mencipta, yang mengawal dan menentukan kejadian kita, tak. Dia tak tentukan kejadian kita. Jadi, mak ayah kita confirm bukan. Ha? Tengok Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah. Ayat 57 sampai 74. Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kamilah yang menciptakan kamu. Kalau kamu tidak percaya, kata Allah, aku nak bagi bukti. Apa dia? Afara'aytum ma tumnun. A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Apakah kamu tidak melihat air mani yang kamu pancarkan? Adakah kamu yang menjadikan daripadanya anak atau kami? Kita tahu mak kita bukan semua air mani yang dia masukkan ke dalam rahim mak kita jadi anak. Ya? Tidak ada orang terus mengandung, tak ada. Kan? Jadi bukan dia yang ciptakan kita, bukan mak pak kita yang jadikan kita. Jadi Tuhan kata, adakah kamu yang cipta anak kamu atau kami? Jawapannya Allah. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kami yang menetapkan kematian untuk kamu. Dan tidak ada siapa yang boleh mendahului keputusan kami, kata Allah. Kematian kita. Yang pertama, hidup kita. Mak pak kita tak tentukan bila kita hidup. Mati kita pun tak boleh tetapkan mati kita. Ada kuasa lain yang menetapkan bila kehidupan kita ni akan berakhir. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala an nubaddila amthalakum wa nunshi'akum fima la ta'lamun. Kami boleh gantikan seumpama kamu dan kami jadikan apa yang kamu tidak tahu. Allah jadikan macam-macam benda yang kita tak tahu dalam alam ni. Jadi bukan kita yang mengawal kejadian alam. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Kamu telah tahu kejadian yang awal. Kalau kamu beringat. Jadi di akhirat nanti dia boleh bangkitkan kita, boleh ciptakan kita semula, boleh wujudkan kembali kita. Sebab apa? Dia yang ciptakan kita pada awal. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ. Apa kamu tidak melihat apa yang kamu tanam, biji benih? Orang pergi bendang, pergi tabuk biji benih padi. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. Adakah kamu yang menumbuhkannya menjadi pokok atau kami? Sawah tadi dia boleh tabuk aja. Lepas tu padi tu nak tumbuh,
Tak tumbuh, bukan kuasa dia. Nah, لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. Ayat-ayat ni semua Tuhan bagikan dalil. Tadi pasal tanaman. Siapa yang tumbuhkan? Tuhan kata kalau kami nak, kami boleh jadikan dia pokok kayu. Kan? Tidak ada apa-apa tumbuh. Tumbuh tak tumbuh ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Air yang kamu minum, siapa yang turunkan daripada langit? Hujan. Ya? Kita yang turunkan hujan? Tidak. Allah yang turunkan. Api yang kita guna untuk hidup bakar, adakah kita yang jadikan kayu api tersebut? Tidak. Pokok-pokok itu adakah kita yang tumbuhkan? Tidak. Jadi kejadian dalam alam ni menunjukkan bahawa di dalam alam ni ada pentadbir, ada pencipta. Ada yang mengurus atur, ada yang menentukan, ada Rabb. Ini semua dalil yang Quran bagi kepada kita. Jangan kata dalam Quran tak ada dalil Tuhan wujud pula. Ada juga orang-orang yang mangkuk berayun, tak faham bahasa. Dia kata, kalau belajar Quran saja mana nak tahu Tuhan wujud ke tak? Oh, tu dia. Padahal dalam Quran dalil punya terang, punya banyak. Dalil-dalil logik yang menerangkan, yang mencerahkan akal fikiran. Ya? Yang memastikan pemikiran ni dia tak pesong, dia straight. Dia betul. Kalau kita guna dalil Quran, pemikiran kita tidak akan lari, tidak akan terpesong. Itu dari sudut fitrah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keilzamat, dia panggil ilzamat aqliyah, kelaziman akal. Yang mana bila kita dengar ayat-ayat yang kita baca ni tadi, soalan-soalan yang Tuhan tanya ni, jawapan dia tidak boleh lari daripada satu jawapan saja yang logik. Dia tak ada banyak pilihan dah. Daripada A, B, C, D, hanya satu saja yang betul. Kita tak boleh pilih 2, 3. So sekarang Tuhan suruh pilih, yang mana satu? Kamu cipta diri kamu atau aku cipta? Nak kata kamu cipta diri kamu sendiri, mana mungkin? Orang akan gelak. Ya? Sebab itulah bila Firaun tanya Nabi Musa, "Wa ma rabbul alamin?" Nabi Musa jawab, "Rabbukum wa rabbu abaikumul rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin." Firaun terdiam. Firaun dia kata dalam Mesir ni tidak ada lagi Rabb, tidak ada lagi pentadbir, pemerintah yang lebih tinggi daripada dia. Segala halal haram, hidup mati dalam Mesir ni dia yang tentukan, dia kata. Tak ada dah. Tiba-tiba Nabi Musa datang, Nabi Musa kata, di sana ada yang lebih tinggi daripada kamu, hai Firaun. Yang mana dia bukan sahaja memerintah Mesir, bahkan seluruh alam. Firaun dia tak kata dia Rabbul Alamin, dia kata ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kamu yang tertinggi. Akulah yang menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram ke atas kamu. Aku yang menentukan apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan. Itu maksud Firaun. Nabi Musa datang beritahu kepada Firaun, "Tak, wahai Firaun, di sana ada Tuhan lain, ada Tuhan yang lebih tinggi daripada kamu. Dia adalah Tuhan sekalian alam, dia menciptakan alam, yang mengawal kejadian alam. Ya. Yang mana kamu juga, wahai Firaun, kena tunduk dengan perintah Tuhan ini." Ini yang Firaun tak mahu. Orang etis, pasal apa dia tak mahu mengaku ada Tuhan? Pasal kelaziman daripada mengaku Tuhan itu wujud ialah kita kena mengabdikan diri kita kepadanya. Yang ni yang mereka tak mahu. At-ta'abbud, peribadatan, perhambaan diri kepada Allah Ta'ala. Yang ni yang mereka tak mahu. Jadi Firaun dia tak mahu mengaku Tuhan itu ada sebab apa? Pasal kalau dia mengaku Tuhan itu ada,
Maknanya dia pun kena ikut perintah Tuhan. Dia tak boleh memerintah orang lain dengan sesuka hatinya. Dia kena memerintah orang mengikut kehendak Tuhan, bukan kehendak dia. Allah Ta'ala kata, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami jadikan kamu khalifah di muka bumi ini. Fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa. Maka perintahlah dalam kalangan manusia itu dengan hak, yakni datang daripada Tuhan. Dan jangan kamu ikut hawa nafsu kamu sendiri. Yang ini yang Firaun tak boleh terima. Dia selama ni memerintah Mesir sebagai Tuhan yang menentukan segala-galanya. Dia tidak terikat dengan undang-undang. Ya? Tiba-tiba datang Nabi Musa AS bagi tahu kepadanya, tidak wahai Firaun, sebenarnya alam ini ada tuannya. Ada Tuhan yang menentukan. Ya? Jadi bila Firaun kata, Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin? Qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Firaun kata kepada Musa, apa dia Tuhan sekalian alam itu? Apa dia? Aku tak tahu pun. Firaun kata, Firaun punya bodoh sombong. Na'udzubillah min zalik. Musa jawab satu hujah saja. Teng terus Firaun. Tak ada jawab. Mati hujah. Tuhan yang mencipta, yang mengawal langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, jikalau kamu ini orang yang ada keyakinan, ada akal fikiran yang waras. Sebab kita semua, hei orang ramai yang dalam dewan ini, kata Nabi Musa, aku nak habaqkan hampa, kalau hampa ni ada otak boleh fikir, kita semua tahu, bukan Firaun yang turunkan hujan. Bukan Firaun yang tentukan bila jadi kemarau. Bukan Firaun yang tentukan apa yang akan turun daripada langit, apa yang akan naik ke langit balik. Bukan Firaun yang mengawal tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di muka bumi ini. Binatang-binatang yang melata di muka bumi. Bukan dia. Jadi, mesti ada yang mentadbir benda ini semua. Jadi, Firaun tahu benda ni, hampa pun tahu kalau hampa ni ada akal, ada keyakinan. Otak hampa boleh berfikir lagi, mesti hampa faham benda ni, Ustaz. Bila Firaun dengar jawapan ini, kekasima dia. Nak buat macam mana? Memang betul pun. Dia nak lari kot mana? Itu adalah benda badahi. Benda yang memang semua orang tahu. Oh, betul lah. Bukan Firaun yang tentukan hujan. Dia pun kadang-kadang kena hujan. Bila mai kemarau, dia pun tak ada makan. Betul tak? Jadi apa Firaun jawab? Firaun kata, Qala liman hawlahu ala tastami'un. Firaun kata kepada orang sekelilingnya, dengar dia kata apa tu, tengok. Dah tak ada hujah. Dia main pelekeh. Pasal apa? Dia dah mati hujah daripada awal lagi. Allahu akbar kabira. Nabi Musa jawab lagi. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Nabi Musa kata, Tuhan yang menciptakan kamu dan nenek moyang kamu. Allahu akbar. Yang ni lagi jam Firaun. Pasal semua orang tahu bukan Firaun yang cipta diri dia. Bukan mak pak dia, bukan tok nenek moyang dia. Depa tu semua dulu pun dah mampu. Tak. Dan masing-masing yang datang dalam istana Firaun itu tahu. Bukan Firaun yang cipta mereka. Bukan Firaun yang tentukan bila lahir mereka. Bukan Firaun yang tentukan bila mereka mati tarikhnya. Firaun pun mak pak tok nenek moyang dia mati, bukan dia pun tentukan. Firaun pun masa mak dia nak beranak dekat dia, bukan mak dia yang tetapkan. Cuh-cuh kata nak keluar beranak je. Ini maknanya kod celah mana Firaun ni nak pergi kata dia Tuhan. Jam. Bila dah jam, apa dia kata? Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum lamajnun. Mulalah ayat-ayat itu. Ni rasul kamu ni gila ni. Firaun kata. Dia main falasi lah. Kan? Main tuduh gila lah, tuduh itulah. Main tuduh-tuduh je lah. Nak jawab tak boleh lah. Tak ada hujah lah. Cuma dia berharap pengikut dia jadi bodoh. Sebab itu Allah Ta'ala kata, فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَعُوهُ.
Firaun ni yang boleh menyebabkan dia sampai berani kata dia Tuhan tu siapa? Pasal dia bodohkan rakyatnya. Lalu mereka pun taat kepada dia. Allah Ta'ala kata dalam Quran. Fastakhaffa qawmahu. Istakhaffa uqulahu. Firaun remehkan, ringankan akal mereka. Dia pun tak ada fikir pandai. Kan? Dia bodohkan rakyatnya, maka mereka pun taat membabi buta kepada dia. Ada. Babi tak buta pun sondai merata. Bayangkan kalau dia buta. Nas'alullah al-afiyah. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Nabi Musa bagi hujah penghabis, hujah penampak yang penamat. Apa dia? Tuhan yang aku nak suruh hampa beriman ni yang mengawal terbit dan tenggelamnya matahari, timur dan barat dan apa yang ada di antaranya. Firaun dia kata dia Tuhan Mesir je. Habis negeri-negeri lain ni, kawasan-kawasan lain yang bukan dalam pemerintahan dia, siapa kawal? Sedangkan Mesir perlukan sumber daripada tempat lain. Sungai Nil bukan mengalir daripada Mesir, daripada tempat lain mengalir. Dia nak kata dia kawal Sungai Nil sebab Sungai Nil bukan dia kawal. Dia kata, apakah kamu tidak melihat Sungai Nil ini mengalir di bawahku, di bawah istanaku? Mengalir bawah istana hang aja, awak lah mangkuk ayun sangat. Itu pasal hang dah pergi buat rumah atas dia. Memanglah. Orang lain pun boleh main buat kalau hang tak larang. Tak? Hanya kerana istana hang duduk dekat Sungai Nil, atas Sungai Nil mengalir di bawah istana hang. Hang nak kata hang yang Tuhan kawal. Padahal Sungai Nil tu bukan mai daripada istana hang, mai daripada tempat lain. Tuhan ada, Tuhan Azza wa Jalla, Allah Ta'ala yang alirkan ayat tu. Ada? Subhanallah. Jadi, Tuhan timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Jikalau kamu berakal, kalau hampa ni mau guna fikir, janganlah jadi bodoh lagi. Musa kata dekat orang hak mai tu, hampa tak usahlah duk jadi bodoh lagi. Firaun dah lama membodohkan hampa. Guna balik akal hampa fikir. Benda simple saja. Jadi sebab itulah Firaun dah mati hujah, dia kata apa? Qala la in ittakhadhta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Firaun kata, kalau hampa berani sembah selain daripada aku, berani pergi taat selain daripada undang-undang aku akan penjarakan hampa. Habis. Itu je lah hujah dia. Ugut, pelekeh, bersenda. Sebab dah mati hujah daripada awal. Subhanallah. Pasal apa? Pasal dalil kewujudan Tuhan sekalian alam ni, dalil yang sangat konkret. Dalil yang kita kata, sekali dengar, sekali fikir, dah terus. Tak ada nak fikir. Maklumat tu singgah aja dekat akal kita, terus buat kesimpulan yang pasti. Dia akan heret kita kepada satu jawapan saja. Dia takkan bagi kita lebih daripada itu. Subhanallah. Itu yang kata fitrah. Itu yang kita kata fitrah itu dalil yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sangat-sangat konkret, sangat-sangat kuat. Ya. Dalil yang kedua yang kita kata menjadikan akal ini tidak memberikan kesimpulan bahawa kita ada Tuhan yang mencipta dan mentadbir kita ialah makhluk, kewujudan makhluk. So yang pertama tadi kita kata fitrah. Fitrah ni maknanya memang kita diciptakan mengiktiraf kewujudan Tuhan. Bersedia untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Sebab itu perintah para nabi dan rasul datang bukan untuk memperdebatkan tentang kewujudan Tuhan. Qalat rusuluhum afillahi syak fatiris samawati wal ard. Rasul-rasul mereka berkata, adakah kamu masih ragu bahawa Allah Ta'ala sahaja yang boleh disembah? Sedangkan dialah yang menciptakan langit dan bumi. Maksudnya apa? Yakni macam mana kamu boleh sangsi lagi bahawa hanya Allah Ta'ala yang patut sembah, yang patut disembah. Sedangkan kamu semua mengaku dia yang ciptakan langit dan bumi. Sebab itulah orang musyrikin, orang kafir, umat-umat para nabi dan rasul, majoriti mereka kecuali Firaun, kecuali Namrud, mengakui bahawa Allah Ta'ala lah yang mencipta alam ini.
Tak. Sebab itu kalau Allah Ta'ala suruh Nabi kita Muhammad SAW tanya kepada orang musyrikin Mekah, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya mereka, hai Muhammad, siapa yang cipta langit dan bumi? Pastilah demi Tuhanmu, mereka akan menjawab Allah. Tuhan sumpah, mereka akan jawab Allah. Subhanallah. Jadi kalau dah Allah yang mencipta, kenapa kamu bersembah selain dia? Menunjukkan betapa tersematnya pengakuan, pengiktirafan kewujudan Tuhan itu dalam diri manusia. Demikian juga ayat ataupun makhlukat yang Allah Ta'ala cipta ini, diri kita sendiri dan alam sekeliling kita. Semuanya menyaksikan kewujudan Tuhan yang menjaga, yang memelihara, yang mengatur kejadiannya. Yang pertama, fakirnya setiap makhluk ini kepada Al-Mujid yang mewujudkan, kerana macam kita kata tadi, kita semua tahu dulu kita tak wujud, jadi apa yang tak wujud perlu kepada Al-Mujid yang mewujudkan. Yang kedua, fakirnya kita ini kepada Mudabbir. Kita perlu kepada yang mentadbir, kerana kita tak boleh membesarkan diri kita sendiri. Betul tak? Allah Ta'ala kata apa dalam Al-Quran? Dalam surah Abasa, Allah kata apa? Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansyarah. Allah kata, celakalah manusia, kapiak sungguh dia. Manusia yang kapiak ni Tuhan kata kapiak sungguh, teruk sungguh perangai. Min ayyi syai'in khalaqah, yang dia nak kapiak tu Tuhan kata, yang dia tak mau percaya, tak mau beriman dengan Rasul yang aku hantar ni, daripada apa Allah Ta'ala ciptakan dia? Daripada apa dia jadi? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah, daripada air mani Tuhan ciptakan dia, lalu Tuhan yang tentukan kejadian dia. Dia tak wujud dengan diri dia sendiri, Tuhan yang wujudkan dia. Kok celah mana mai lah dah besar, dia berani nak sombong, nak pergi lawan aku. Tuhan kata, aku yang ciptakan dia daripada ayak mani. Ayak mani tu kalau aku tak buat, Tuhan kata, tak ada jadi dia. Faqaddarahu, kemudian aku yang tetapkan mana jadi kepala, kaki, tangan, jari, jantung, apa semua. Aku yang buat. Tiba-tiba, bila dah pandai, amboi, tak mau beriman dengan Tuhan. Tak mau percaya dengan Tuhan. Nas'alullah al-afiyah. Bila dah jadi elok, jadi bayi dalam perut mak dia, thumma as-sabila yassarah, dia nak keluar tu, aku yang mudahkan dia keluar, Tuhan kata. Subhanallahil azim, kita yang punya besar dalam perut mak kita ni, keluar kot saluran yang begitu kecil. Macam mana? Allah Ta'ala jadikan jalan itu yang dulunya kecil, terbuka. Dia mengembang. Kemudian bayi itu, masa dia keluar daripada perut mak dia, tulang dia lembut. Tulang dia tu boleh melentur. Lepas kita keluar daripada perut mak kita, baru tulang tu jadi keras. Subhanallah. Tuhan mudahkan jalan keluar. Tak. Thumma amatahu faaqbarah. Lepas tu aku yang matikan dia, Tuhan kata. Bukan dia yang boleh tentukan bila dia nak mati. Lalu kami tetapkan tang mana tanah kubur dia, dia tak boleh pilih. Subhanallah. Tuhan matikan dia. Tuhan yang tentukan tang mana kubur dia. Bukan dia boleh pilih pun. Ya, nak mana sombongnya. Thumma idza syaa'a ansyarah. Dan bila Tuhan kehendak, Tuhan akan bangkitkan dia balik. So, tang mana yang hampa nak ingkar kata aku akan hidupkan balik hampa lepas mati? Tak, semua tu sebelum ni pun semua Tuhan tentukan. Tang mana yang mustahilnya Tuhan akan keluarkan balik hampa daripada kubur. Naam. Jadi ini contoh-contoh dalil Al-Quran macam mana Allah Ta'ala berhujjah dalam membuktikan rububiyah dia. Yang kesimpulannya membawa kepada kita kena mengesahkan dia sebagai sembahan. Sebagai yang kita kena taat sepenuh jiwa kita, sepenuh jiwa raga kita. Ya.
Nah, so ini di antara dalil-dalil yang begitu jelas, yang begitu konkret tentang kewujudan Tuhan. Dan para rasul datang. Dan rasul-rasul ini datang, mereka memberikan bukti. Di antara bukti yang rasul-rasul bawa membuktikan rububiyah Allah ialah mukjizat. Ya. Mukjizat membuktikan bahawa kejadian alam ini ada yang mengawalnya. Macam mana? Mukjizat para nabi dan rasul ialah perkara yang mencarikan kebiasaan alam, kebiasaan perjalanan alam. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menahan matahari untuk Yusha' ibn Nun. Ya. Adakah ini benda biasa? Tak, matahari mana ada siapa pernah tahan. Dia terbit pada waktu yang tepat, terbenam pada waktu yang tepat. Sebab itulah setelah berkurun-kurun lamanya, dulu manusia kena tengok matahari. Zaman Nabi SAW, kan, nak tahu waktu semayang, tengok matahari. Tengok. Tapi disebabkan matahari ni perjalanan dia adalah sama. Akhirnya sekarang kita dah tak perlu tengok lah. Pasal kita dah tahu dah dia jalan macam mana. Bila umat Islam kemudian yang mengkaji perjalanan matahari, mereka dah tahu dah. Matahari kalau negatif 18 darjah di bawah ufuk, akan ada fajar shadiq. Dia tenggelam bawah ufuk, negatif 20 darjah, hilang mega merah, habis maghrib. Kan? Dia tahu lah. Kan? Jadi pukul berapa, jam berapa, minit, subuh. Walaupun kita tak tengok. Lah ni mana kita nak nampak pencemaran cahaya, orang kata kan. Bangunan, nampak semua lampu-lampu. Tak mungkin kita nak nampak fajar shadiq tu susah. Pasal fajar shadiq ni macam Allah Ta'ala kata lah, dia benang. Dia seumpama benang putih duduk di bawah benang hitam. Kan? Halus saja, macam benang. Bukan semua orang boleh nampak. Kalau ada cahaya lain yang terang, kan, akan suluh hilang, kita tak nampak dia. Tapi pasal kita tahu matahari dia punya perjalanan, jadi kita dah tak perlu susah payah lagi. Subhanallah. Jadi bila Tuhan tahan matahari, kita tahu matahari ni bukan berjalan dengan sendirinya. Ada kuasa yang boleh tahan dia. Kan? Bila Allah Subhanahu wa taala keluarkan unta daripada batu untuk Nabi Saleh alaihissalam. Ini benda yang of course menunjukkan bahawa proses penciptaan makhluk dikawal. Dia bukannya benda yang manusia boleh tentukan. Bila Allah Ta'ala ciptakan Nabi Isa AS tanpa bapa, unta daripada batu. Kemudian unta itu, unta betina keluar beranak tanpa unta jantan. Dia keluar pada batu tu memang duk mengandung dah. Duk bunting dah. Lepas dia keluar, dia beranak. Kan? Kemudian Allah Ta'ala jadikan sebelumnya Nabi Adam daripada tanah, tak ada mak bapak. Hawa dijadikan daripada tulang rusuk Nabi Adam, tak ada mak. Ya. Apa nama Nabi Isa jadi daripada ibu tanpa ayah. Ya. Nabi Yahya Allah Ta'ala ciptakan daripada mak dia yang asalnya dulu mandul. Kan? Nabi Zakaria berdoa dekat Allah Ta'ala. Dia beritahu kepada Allah, isteri dia mandul, memang tak boleh mengandung. Tiba-tiba mengandung. Maknanya, kejadian manusia ini, sunnah yang ada, sistem manusia tak boleh ubah. Kan? Tak boleh ubah. Kita tak boleh ubah. Kita hanya boleh berjalan mengikut sistem. Kita tak boleh keluar daripada sistem. Adapun ubah automatically, perempuan yang memang duk mandul tiba-tiba boleh mengandung. Perempuan yang tak pernah disentuh oleh lelaki tiba-tiba mengandung. Ini out of the system. Lain daripada sistem. Nabi Isa buat burung daripada tanah. Tiup, burung tu hidup, terbang. This is out of system. Kita mungkin boleh buat burung daripada robot, kita buat elektrik, tapi takkan sama dengan burung yang hidup dengan ruh. Subhanallah.
Jadi mukjizat para nabi dan rasul ni dia adalah kejadian yang melawan sistem. So menunjukkan bahawa sistem yang perjalanan alam ini, sunnah kauniyah ini, dia dikawal, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketertiban alam ini. Alam ni yang pertama, dia ada apa yang kita panggil sebagai sunnah ataupun hikmah ghaiyah. Ada tujuan matlamat. Ya. Tengok Nabi Musa berhujah dengan Fir'aun. Fir'aun tanya, qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun tanya, siapakah Tuhan kamu wahai Musa dan Harun? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Musa jawab satu jawapan yang konkret. Tuhan kami ialah yang memberikan setiap makhluknya apa yang dia perlukan. Kemudian dia bimbing. Dia bimbing makhluk tersebut cara menggunakannya. Subhanallah. Kita keluar daripada perut mak kita. 9 bulan kita dalam perut mak kita. Bila masa yang kita ambil kursus cara nak menghisap susu? Siapa habaq kat kita bila kita keluar? Kalau hang dahaga, hang lapak, hang kena makan. Benda dia nama susu yang keluar daripada badan mak hang. Siapa habaq kita? Kan ada siapa habaq? Dia keluar, mak dia bubuh dekat tempat susu, dia hisap. Hari ni orang sains kaji proses menyedut susu. Kan? Bukan proses yang mudah. Proses menyedut susu itu, yang baby kecil halus tak pakai tangan duk sedut susu tu, tidak kalah rumitnya dengan proses kita orang dewasa duk kunyah makanan ni. Kan? Jadi siapa yang bagi dia kebolehan tersebut? Macam mana dia tahu? Ada benda nama susu, benda makan, lapak makan. Siapa abang kat dia? Allah Ta'ala ajak. Allamal insana ma lam ya'lam. Tuhan ajak manusia apa yang manusia tak tahu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah keluarkan kamu daripada perut mak kamu, kamu tak tahu apa ke benda. Ya? Kemudian Allah Ta'ala kata apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah jadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan pemikiran supaya kamu bersyukur. Kita tak tahu apa benda dalam hidup kita ni. Tiba-tiba bila kita dah besar, sampai satu usia, kita dah balik, kita ada akal yang begitu matang untuk berfikir, kita ada penglihatan yang begitu tajam untuk melihat, pendengaran, kita boleh buat macam-macam. Kita dapat macam-macam maklumat. Siapa yang bagi kita? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana, kot celah mana kita nak mengingkari kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tak mungkin. Subhanallah. Ikan salmon, tengok ikan salmon. Mak dia bertelur dekat sungai, mak dia mati. Bukan hidup lepas tu, bukan mak dia nak jaga-jaga dia. Dia berenang pi. Kan? Kemudian patah balik. Sampai masa dia nak bertelur, dia akan berenang pi balik sungai, hujung muara sungai yang mak dia bertelur agak dia dulu, mati kat situ, dia pun akan bertelur dan mati dekat situ. Subhanallah, siapa ajak dia? Burung terbang. Kita kapal terbang tu, sistem kapal terbang tu subhanallah besar daripada orang. Betul tak? Kabin tu, kokpit tu. Allah Ta'ala letak dalam otak burung lebih kecil daripada chip yang manusia bubuh. Itu sahaja yang boleh menjadi dia cukup untuk dia boleh terbang. Dia tahu setiap tahun dia punya migrasi dia. Subhanallah. Perhati kejadian alam. Betul Allah Ta'ala suruh kita tengok. Kan? Allah Ta'ala kata lepas itu apa? Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis samai ma yumsikuhunna illa Allah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun. Apakah mereka tidak melihat burung di tengah-tengah langit sana? Tidak ada yang memegangnya kecuali Allah. Allah yang ciptakan dia boleh terbang. Subhanallah.
kepak burung itu lebih rumit daripada sayap kapal terbang. Adalah satu kemangkuk hayunan yang sangat dahsyat. Apabila ada orang kata sayap kapal terbang ada orang buat, intelligent mind buat. Orang yang buat sayap kapal terbang ni orang yang bijak, cerdik, pandai. Tiba-tiba sayap burung tak ada siapa buat, jadi sendiri. Ini satu mangkuk hayun cukup dahsyat. Subhanallah. Ya. So itulah, kalau siapa yang jahil tentang Allah, dia akan jahil segala-galanya. Akan jahil segala-galanya. Ya. Adalah tak masuk akal. Ya, kalau kita pergi habaq dekat dia, sayap kapal terbang dia jadi sendiri, kami jumpa dalam hutan, dia macam jadi. Mampus dia tak percaya sampai sudah. Dia akan kata sayap kapal terbang tu orang buat. Dan dia boleh habaq pula. Orang yang buat memang orang yang bijak, orang yang intelijen. Walaupun dia tak pernah jumpa pun orang yang buat sayap kapal terbang tu. Kan? Berapa ramai sangat yang pernah jumpa orang buat kapal terbang. Tapi kita tahu ada orang buat. Pasal dulu benda tu tak ada, tiba-tiba ada. Tiba-tiba bila mai tentang Tuhan yang mencipta alam, dia kata tak pernah tengok pun. Pandai sungguh hang. Bodoh lah. Nah, itu kemuncak segala kebodohan. Ya? Sebab itu Allah Ta'ala sifatkan orang kafir sebagai sufaha. Sufaha ni lebih teruk daripada jahil. Kan? Subhanallah. Sesungguhnya pada burung itu, terbang sayap burung itu, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yu'minun. Ada tanda-tanda, ayat bukan satu, banyak bagi orang yang beriman. Subhanallah. Subhanallah. Dalam alam ini kejadian subhanallah, ajib. Nah, dan kalau kita nak renung banyak dalil-dalil kejadian alam ini, cuba baca buku Syekh Sulaiman Al-Ashqar. Kan? Al-Iman Billah. Kan dia ada silsilah Al-Aqidah. Al-Aqidah Fillah itu. Yang dulu Ustaz Yunus pernah. Ustaz Yunus dah habis dah. Kelas dulu lama. Kelas malam masa tu. Syarahan kitab tersebut. Kitab tu ada terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggeris. Kan? Masya Allah. Dalil-dalil kewujudan Allah Ta'ala ni banyak. Nah. So itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wujudan Allah Ta'ala. Dan terangkumlah juga bila kita cerita Allah Ta'ala mencipta, Allah Ta'ala sahajalah yang mengawal, menentukan kejadian alam, terbukti. Sekarang yang telah pun terjawab. Itulah semua bukti-bukti yang begitu banyak. Ya. Dan keteraturan alam ini, nizam, wujudnya nizam dalam kaun, dalam alam ini. Tengok manusia. Manusia ni ada macam-macam bangsa, macam-macam bahasa. Tapi dia terhasil daripada acuan yang sama. Betul tak? Tak ada lah kot bangsa Cina, kepala kat bawah, kaki ke atas. Tak ada. Cina, Melayu, India, duduk. Walaupun kita tahu dia berbeza, bahasa, bangsa, warna kulit. Tapi dia manusia. Macam mana kita tahu dia manusia? Sebab ada ciri-ciri persamaan yang sangat ketara. Ini adalah manusia. Dalam berbeza ada persamaan. Burung dengan pelbagai jenis burung. Kita tahu ni semua burung. Semut dengan pelbagai jenis semut. Ada yang kata ratusan, ribuan jenis semut. Semut saja. Jenis-jenis dia. Tapi kita tahu ni semua semut. Subhanallah. Dalam perbezaan ada persamaan. Menunjukkan bahawa yang mencipta satu. Yang mencipta itu adalah satu. Alam ini wujud banyak benda-benda yang kontradik. Hidup dan mati, hujan dan kering, panas dan sejuk, lembap dan kering. Ya? Sihat dan sakit, muda dan tua. Ini semua benda yang kontradik, yang tak boleh bergabung. Kalau ada A, tak ada B. Ada B, tak ada A. Tapi tidak berlaku pertembungan. Siang tak berlaga dengan malam. Tak ada orang sebelah muda, sebelah tua badan dia. Ya? Tak ada hujan satu tempat yang sama, satu kawasan yang sama. Hujan dan tak hujan dalam masa yang sama, tak ada.
Subhanallah, dikawal, ditentukan. Walaupun dia penuh dengan contradiction, penuh dengan benda yang berlawanan, mutanaqidat, tapi dia harmoni, menunjukkan bahawa yang mengawalnya satu. Yang mengawalnya satu. Allah Ta'ala kata, "Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata." Kalaulah langit dan bumi ini ada sembahan-sembahan yang hak selain Allah, akan musnah, akan rosaklah. Kalaulah setiap orang yang menyembah Tuhan yang banyak-banyak ni, sembahan dia adalah Tuhan, memang sungguh. Bayangkan, dia ni sembah berhala A, minta sekian. Dia ni sembah berhala B, minta sekian. Dia ni sembah berhala C, minta sekian. Berhala D, minta sekian. Dan berhala-berhala hak orang musyrikin sembah ni pula, dia dewa-dewa ni, dia macam-macam. Ni dewa perang, dewa hujan, dewa. Kalau mereka ni betul sembahan, dan mereka ni mengawal bahagian yang didakwa mereka ni kawal. Dewa ni kawal benda ni, dewa ni kawal. Kalau betul, jahanam alam ni. Pasal apa? Hak kawan ni nak buat turun hujan. Hak kawan ni penyembah dia minta kemarau. Hak kawan ni minta sihat, kawan ni minta sakit. Naya. Alam ni akan bercelaru. Tetapi keharmonian alam ini menunjukkan bahawa yang mengawalnya, yang mengaturnya Esa satu. Subhanallah. Maka dengan dalil-dalil logik yang macam inilah Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan keesaannya kepada kita dalam rububiyahnya, dan akan datang nanti pada kelas yang akan datang biiznillah ta'ala keesaannya dalam uluhiyah. Dan semua dalil yang kita bincang pagi ni semuanya kita ambil daripada wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada ambil dalil luar daripada wahyu. Semuanya dalil-dalil logika yang mantap, yang mampan, yang konkret, yang begitu utuh, kukuh, qawi, matin. Kerana dia datang daripada al-qawiyul matin. Allah itu sendiri kuat dan kukuh. Maka dalil dan hujahnya juga adalah kuat dan kukuh. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.